Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, jumpa lagi kita pada kali kedua. Sebelum uh, sebelum saya teruskan yang part kedua, iaitu tentang 1.2. Okay, di sini ada satu kuis lah. Okay, satu kuis tentang yang kamu sudah belajar minggu lepas. Okay. Okay, kejap. Yang ini tak payah salin, tak payah. Tidak, ini bukan kerja rumah ke apa, bukan. Ini sekadar kuis je. Kejap, saya tutup gangguan dulu. Ada terganggu sikit Okay, baik. Soalan dia, susun nombor-nombor di atas mengikut tertib menaik dan menurun. Susun nombor-nombor di atas mengikut tertib menaik dan menurun. Okay, ni soalan simple. Kita recap balik apa yang kita sudah belajar minggu lepas. Ada lagi gangguan ni. Tak apalah. Okay, secara spontannya. Ke saya cakap seorang diri ni? Hello? Kalau kamu dengar, kamu angkat tangan. Raise up your hand. Baru nampak. Putih semua tangan. Ada yang tangan bernasi lemak lagi hari ni? Tiada kan? Kalau makan, makanlah dulu. Tidak ada masalah. Okay. Okay semua. Okay, jadi tertib menaik. Ini secara spontan lah. Oh, spontan. Patutnya spontan. Okay, secara spontan. Tertib menaik. Jadi kita kena tulis nombor apa dulu? Kosong. Okay, kita tulis dulu jawapan kawan kamu. Kosong. Wah, cantik juga kosong saya ni. Okay, kosong. Lepas tu? Satu lagi. Tiga. Okay, siapa-siapa je boleh respon. Kosong, satu, tiga. Lepas tu? Negatif? Empat. Okay, saya tulis dulu. Tidak tahu lagi betul ke salah ke. Saya tulis dulu. Lagi apa lagi? Okay, tengok. Ada respon tu. Baru ada respon. Paling depan. Tengok, ingat balik. Kalau nombor kita adalah nombor negatif. Dalam soalan kita ada nombor negatif ni. Negatif 20, negatif 4. Kalau sekolah rendah dulu, kamu belajar kosong lah starting dia kan. Tu sekolah rendah. Sekolah menengah dia ada nombor negatif. Dia ada nombor negatif. Bila nombor negatif, dia lebih kecil daripada kosong. Kamu sekolah rendah dulu, kamu belajar kosong lah paling kecil. Kan? Sekolah menengah, ada lebih kecil dari kosong. Iaitu nombor negatif. Jadi, saya sengaja tanya soalan ni sebab ada yang hantar kerja hari tu, ada yang tidak berapa tepat. Sebab apa saya minta kamu guna GeoGebra yang link saya share minggu lepas tu. Link tu GeoGebra, dia punya tajuk dia lepas kamu tekan tu, apa tajuk dia? Garis nombor integer ke nama link tu? Kan, garis nombor integer. Jadi siapa yang masih tidak mahir menyusun ikut susunan, kamu kena tengok balik link tu. Link tu ada saya share minggu lepas. Jadi sepatutnya jawapan dia bermula dengan negatif 20. Tapi bagus. Ada beberapa nombor yang betul lah. Yang kamu buat ini ada yang betul lah. Cuma ada yang tidak berapa tepat. Jadi jawapan sepatutnya kita kena start dengan negatif 20. Macam kawan kamu bagi tahu tadi. Okay. Siapa tadi tu? Jason ke? Okay, negatif 20. Lepas tu baru kita start dengan negatif 4.
Okey, lepas tu baru apa? Baru ada lagi nombor negatif, tiada kan? Jadi baru kosong. Okey, lepas tu baru 1. Betul kan 1? Kalau yang ini, yang setengah ni apa? Yang 1/2 tu dia panggil setengah lah. Okey, 0.5. Jadi 0.5 berat 1 dulu ke 0.5 dulu? Kalau ikut susunan menaik. Tertib menaik. Okey, 0.5 dulu. Jadi 0.5 baru 1. 1 lebih besar daripada 0.5. Okey, jadi baru 1. Lepas tu kita ada 3. Okey, cuba kira. Cek kira. Cukup ke tidak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dalam soalan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, cukup. Maka kalau cukup, itulah jawapan kita. Okey? Jadi itu yang menaik. Ini yang saya kata tadi. Negatif 20 walaupun nampak dia besar kan. 20 ni 20 memang besar kan. Sepatutnya dia paling kanan lah kan. Tapi sebab dia ada negatif. Bila ada negatif, dia akan jadi paling kecil. Kesian dia. Kan? Macam kita lah, kalau berat badan kita melebihi, contohnya melebihi 70 kilo. Mungkin ada yang berat 80 kilo kan. Badan besar kan, tapi dia negatif sebab mungkin banyak penyakit, kecil manis ke, diabetes, obes kan. Begitulah umpamanya. Walaupun badan besar tapi ada penyakit. Itu gambaran dia lah. Okay? Kamu sihat je semua kan? Kamu sihat. Okay, mungkin saya lah. Saya ni tua sudah kan. Nanti. Okay. Jadi ini untuk susunan menaik. Okey, kalau menurun, menurun kalau kita sudah betul yang menaik, kalau menurun kita hanya buat apa? Terbalikkan. Terbalikkan. Siapa tu? Kasih terbalik. Kalau Antipatrin, kalau kamu kenal di Sabah ni famous, Antipatrin bilang terbalikkan. Macam tadilah suara tu. Okey, jadi 3 balik, kasih terbalikkan semua. Yang paling depan letak paling belakang. Kita susun terbalik. Okey, negatif 20. Sekarang paling kecil duduk di sebelah paling kecil duduk di sebelah kanan ni. Ini paling kecil. Paling besar di sebelah kiri. Ini susunan menurun. Okey, bagus. Jadi itu untuk melatih kamu punya minda lah. Mungkin ada yang berkarat ke, walaupun baru seminggu, ada yang sudah berkarat ke apa ke. Okey, boleh? Okey, ni anak saya ni mengajar ni. Okey. Okey, jadi hari ni kita akan teruskan dengan 1.2. Ada 3 perkara yang kamu akan mesti dapatlah hari ni pelajaran hari ni. 1.2 tajuknya operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Okey, integer kamu sudah kenal minggu lepas, jadi kamu boleh tengok tajuk inilah untuk yang seterusnya. Yang ada kaitan dengan tajuk yang minggu lepas Okey, 1.2 sebenarnya ada lagi sikit. Kalau kamu buku teks kamu, dia ada 6 semuanya. 1.2.1, 1.2.3, 1.2.2, 1.2.3, ada lagi 3 lagi, 1.2.4 sampailah 1.2.6. Tapi itu kita tengok nanti. Sebab yang ni saya rasa ini je yang sempat hari ni Okey lagi ke kamu ni? Yang lain ni okey ke? Masih hidup? Okey okey. Jadi yang pertama menambah. Kamu mesti boleh menambah dan menolak integer menggunakan garis nombor. Garis nombor kamu kenal minggu lepas. Ataupun menggunakan kaedah lain. Jadi ini kamu belajar tambah tolak saja ni.
Tetapi tambah tolak nombor integer. Bila sebut integer, dia boleh jadi negatif, boleh jadi positif. Itu sahaja tambahan. Kalau masa kamu darjah sekolah rendah, kamu hanya belajar tolak tambah nombor-nombor yang positif sahaja, tidak ada nombor negatif kan. Di sekolah menengah kamu pun kenal lah nanti macam mana kalau ada nombor negatif. Macam mana mau tambah, macam mana mau tolak. Okey, seterusnya membuat generalisasi tentang penambahan dan penolakan integer. Maknanya membuat kesimpulan. Ini generalisasi ni maksudnya kesimpulan tentang penambahan dan penolakan integer. Nanti kamu boleh simpulkan apa yang kamu belajar hari ini tentang tambah dan tolak integer. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mendarab dan membahagi integer. Kamu akan belajar, kamu mesti boleh mendarab dan membahagi integer. Yang pertama tadi tambah tolak. Yang kedua darab bahagi. Dan yang ketiga adalah mengira ataupun membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi aritmetik. Gabungan maksudnya daripada tambah, tolak, darab, bahagi. Kalau dalam satu soalan tu dia ada semua operasi. Tambah ada, tolak ada, darab ada, bahagi ada. Macam mana kamu mau mengira? Mana satu susunan yang perlu diutamakan? Kena tambah dulu kah? Tolak dulu kah? Darab dulu kah? Bahagi dulu kah? Kan? Okey. Nanti kita akan tengoklah. Okey. Okey, jadi itu yang kamu akan dapat hari ini. Okey, kita tengok yang pertama dulu, menambah dan menolak integer. Okey, menambah dan menolak integer. Aktivitinya ada di muka surat ni. Okey, saya bagi masa lebih kurang berapa minit ni kamu boleh main-main. 3 minit bolehkah? Jadi kamu buka link tu ada saya share di mana saya share tadi? Di grup WhatsApp kamu ada. Okey. Kalau arahan dia ni dia kata buka file kan? Buka file. Ini kita tidak guna. Saya sudah tukar bentuk file itu kepada bentuk link. Ini kamu cuba dulu di grup WhatsApp tu, kamu tekan link tu, kamu main-main dulu apa yang ada dalam GeoGebra tu. Okey? Boleh buat sekarang ni 3 minit. 3 minit tu kamu main kasih gerakkan sahaja apa-apa titik warna biru sahaja yang titik warna biru dan merah ni yang boleh digerakkan. Kasih besar sikit bila kamu buka link tu nanti dia keluar begini. Bila keluar begini, okey, saya tunjuk. Okey, dia keluar begini. Ini operasi tu ada di sebelah kanan ni. Kalau saya gerakkan yang merah, tulisan merah ni pun berubah. Maksudnya soalan tu ada di sebelah kanan. Ini soalan dia. Ni. Contohnya negatif 3 tambah 8, jawapan dia sama dengan 5. Negatif 3 tambah 8 sama dengan 5. Okey, macam mana boleh sama dengan 5 tu? Ni penerangan dia. Nampak ni yang di bawah ni ada anak panah warna hijau ni. Dapat 5 sini. Jadi kamu cuba ubah yang merah ni dulu. Kalau tambah 5, ini soalan dia. Negatif 3. Yang biru ni adalah kamu boleh ubah juga yang biru ni. Jadi negatif 3 yang di sini ni merujuk pada negatif 3 yang biru ni. Okey. Yang tambah 5 ni merujuk pada operasinya tambah 5. Itu kalau tambah 5. Itu kalau kamu tik pada papar penambahan ni. Papar penambahan. Cuba kamu tik pada papar penolakan. Dia akan keluar perkataan tolak di bawah garisan merah tu. Jadi kamu tolak yang tambah tadi kamu tutuplah. Jadi kamu tekan, kamu uncheck yang perkataan penambahan tu, biar tolak saja ada, baru kamu main-main apa yang berubah ataupun apa yang dapat diperhatikan. Ini soalan dia ada di sebelah kanan ya, yang ini yang hitam ni. Kalau tolak tu dia punya soalan dia warna hitam yang sebelah kanan ni. Kalau yang penambahan tadi tu hitam juga kah? Oh, hitam juga. Okey. Jangan tekan dua-dua. Kalau kau tekan dua-dua,
Dia keluar dua-dua sekaligus lah. Saya takut nanti kamu keliru. Buat satu-satu. Tekan penambahan dulu kah ataupun penolakan dulu kah. Okay? Okay, sekarang kita mau kenal dia apa ni? Menambah integer, menolak integer. Yang pertama kita akan tengok yang itu dulu, menambah dan menolak integer ataupun integer. Okay, kalau sudah kamu rasa habis kamu main-main tu, bukan main-main maksudnya kalau sudah kamu selesa dengan menekan-nekan button yang ada dalam GeoGebra tu, angkat tangan. Okay? Okay, satu orang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lebih pula 9. Termasuk saya lah tu. Okay? Okay, tak apa. Okay, baik. Jadi bila kamu try, okay, contoh okay, kebiasaannya kamu belajar dulu sekolah rendah. Okay, cuba kamu gerakkan ataupun nantilah bila kamu gerakkan. Kalau saya gerakkan yang biru ni, satu contoh kita ambil yang mudah dululah. Okay, penambahan. Okay, yang ni saya set sebagai penambahan. Okay, contoh ini sekolah rendah kamu belajar dulu. Satu, kalau kamu ni 1 tambah 2 memang 3 lah. Betul 1 tambah 2 memang 3. Ini sekolah rendah dululah. Tapi kalau 1 tolak 2, kalau saya buat ini tolak, saya uncheck penambahan, saya buat penolakan. 1 tolak 2, saya tekan dua-dua lah supaya nampak banding dia, perbandingan dia. Okay, 1 tolak 2, jawapannya negatif 1. Mengapa jadi begitu? Itu persoalan dia. Okay, saya ulang balik. Kalau penambahan 1 tambah dengan 2, dia jadi 3. Sebab apa? Sebab tambah itu merujuk pada langkah ke kanan. Jadi berapa kali langkah ke kanan? 2. 1 langkah, 2 langkah. Jadi nombor itu adalah nombor 3. Ini kan kosong. Okay, ini kosong. Maksud ini 1. Ini 2. Ini 3. Jadi kalau tambah 2 langkah, mesti jadi nombor 3 kan? Okay. Kalau 1 tolak 2, okay, 1 tolak 2. Okay, kenapa negatif 1? Bila tolak, maksudnya dia bergerak ke kiri. Macam kamu belajar di sekolah rendah. Kamu pernah belajar ke yang sekolah rendah? Kalau kalau apa tu kita bahagi, bergerak kiri. Ya ke? Sekolah rendah. Kalau darab, maknanya bergerak ke kanan. Kan? Tapi sekarang bukan bahagi darab lah. Okay, kita tambah dan tolak kan. Okay, jadi kalau tolak 1 tolak 2, maksudnya tolak maksudnya bergerak ke kiri. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali, 2 langkah. Jadi daripada nombor 1 bergerak ke kiri 2 langkah. 1, 2, maka di sini tu nilainya negatif 1. Kenapa nilai di sini negatif 1? Sebab sini kosong kan. Kalau kamu guna apps kamu boleh tengok lebih jelas lah. Ini kosong ni, ada ditulis di sini. Ini kosong. Ini kosong.
Ini negatif 1, ini negatif 2, negatif 3. Jadi di sini nilainya negatif 1. Sebab itu jawapannya adalah negatif 1. Ni ada tanda negatif tapi kecil ni. Ada tu di depan tu, negatif 1. Okey, bagaimana kalau ini kalau nombor itu nombor positif, nombor itu adalah nombor positif di depan. Ini nombor 1 ni, yang biru ni adalah nombor positif. Okey, macam mana kalau saya buat nombor biru, yang biru ni saya beralih ke nombor negatif. Tengok sekarang negatif 1 di depan sini, di sini yang mula-mula, yang duluan. Okey, kalau negatif 1 tambah 2. Ingat, tambah 2 ini bermaksud dia bergerak ke mana? Kanan ke kiri? Tambah 2. Tambah. Kalau tambah benda baik tangan kanan kan? Betul ke? Okey. Gerak ke kanan. Jadi negatif 1 ni asal negatif 1, ni memang negatif 1. Dia tidak berapa nampak tu, di bawahnya memang nilai negatif 1 di sini. Kalau tambah 2 di sini, maksudnya bergerak ke kanan 2 langkah. 1. Okey, ini nilainya kosong ni. Jadi 1 langkah sini, 1 langkah lagi ke sini. Jadi 2 langkah. Nilai di sini adalah 1. Jadi sebab tu jawapannya 1. Okey. Sama juga dengan kalau kalau negatif 1 yang biru. Okey, kalau saya tolak 2. Negatif 1 tolak 2. Tolak 2 maksudnya bergerak ke kiri. Kalau tolak 2 maksudnya ke kiri. Jadi 1, 2. Okey, maka jawapannya adalah negatif 3. Setakat ni boleh? Boleh cikgu. Boleh kalau kamu ada 2 phone ataupun ada 1 laptop, 1 phone ke, senang sikit kamu sambil kamu dengar, kamu boleh try dekat laptop ke, dekat phone satu lagi ke. Senang sikit. Okey, sambil mendengar, sambil kamu boleh cuba terus. Tapi tak apa. Nanti kalau kamu tidak berapa jelas, kamu boleh tengok baliklah video ni. Okey. Ini lebih mudah lagi. Okey, kalaulah apa lagi kalau ni. Okey, kita tengok contoh nanti dalam soalan kita dalam contoh buku teks tu. Jadi ini untuk intro. Macam mana kamu menolak dan menambah integer. Okey. Jadi kita tengok yang seterusnya, contoh-contoh. Okey, jadi aktiviti ni sudah kita tengok, kita buat. Okey, dia ada ceritalah kesimpulan dia. Ini kamu boleh ambil masa kamu baca. Alias Sedik. Okey, selesaikan. Ini contoh yang kelima. Buku teks kamu dia muka surat 8. Okey, di sini selesaikan. Tengok soalan-soalan ni macam-macam ni. Cikgu tak pernah tengok aku begini. Sekarang kamu pernah tengok lah kan? Sekarang bolehlah kamu tengok, mula-mula tengok kan, starting. Ni apa maksud 8 tambah dengan positif 3? Kalau ditulis begini, kalau positif 3 ini adalah positif 3. Okey, ni positif 3. Jadi sama sahaja macam yang kamu belajar di sekolah rendah, 8 tambah 3 lah. Kan nombor positif kan tidak perlu tulis tanda positif kan, yang kamu belajar minggu lepas. Kalau nombor itu positif, tanda tambah di depan tu tanda positif tu tidak perlu ditulis. Jadi 8 tambah 3 macam sekolah rendah kamu belajar dululah. Jawapannya adalah 11 kan. Ini lebih mudah. Nombor 1 saya rasa A, yang A mudahlah. 11 kan. Okey, jadi daripada aktiviti yang software tadi tu, yang GeoGebra, kalau kamu masih pening, okey, kamu letaklah titik yang biru tu pada kedudukan 8. Tapi dia limpas sudah ni. Dia limpas. Okey, saya boleh tarik ke sini. Okey, kamu letak pada kedudukan 8.
Dan tambah 3 Yang tolak tu kamu kasih tutup dulu supaya tidak pening. Okay, 8 tambah 3 jadi 11. Mengapa jadi 11? Daripada 8 bergerak 3, tambah 3 maksudnya ke kanan 3 langkah. Jadi ke kanan 3 langkah. 8 pergi 9 1 langkah, 9 pergi 10 1 langkah, 10 pergi 11 3 langkah. 1 langkah lagi, jadi 3 langkah lah jumlah dia. Bila 3 langkah jawapannya 11. Itu untuk yang A. Okey, untuk yang B. Okey, 5 tambah ni macam mana? 5 tambah negatif. Macam apa benda ni? 5 tambah negatif 2 ni. Ya. Okey, 5 tambah lepas tu negatif 2. Kita tengok yang jalan kerja dia dulu macam mana dia buat. Okay, kita tengok B, ni jalan kerja dia ni. 5 tambah negatif 2. Bila tambah maksudnya ke kanan kan. Tapi kenapa dia bergerak ke kiri ni? Kenapa dia bergerak ke kiri? Siapa boleh jawab? Padahal tadi dalam software yang kita sebut tadi kalau tambah mesti kanan kan? Kenapa? Ke kiri. Sebab negatif 2. Bagus. Sebab yang dia tambah itu adalah nombor negatif. Kamu ingat nombor negatif kedudukannya di sebelah di kiri. Kan? Jadi kita terpaksa bergerak 2 unit ke kiri. 2 langkah ke kiri. Tapi kalau saya tunjuk di kamera ni, kiri dia tunjuk kanan. Kanan tunjuk kiri kan? Ke macam mana ni? Kanan. Kiri. Saya pun pening. Okay, tak apa Jadi yang penting kamu tahulah kanan dan kiri kan. Yang mana satu. Jadi 5 tambah dengan. Jadi saya tengok. Kamu tengok balik yang ni. Okay, letak pada 5. Okay, 5 tambah. Kalau 5 tambah 2. Kita 5 tambah 2. 5. Apa soalan dia tadi? Okay. Kalau 5 tambah 2, 7. Sebab 5 tambah 2 maksudnya bergerak ke kanan 2 langkah. Jadi 7 lah. Malangnya kita bukan nombor 2 di sini. Kita adalah nombor negatif 2. Jadi 5 tambah negatif 2 bukan ke kanan tetapi ke kiri. 1, 2. Bila ke kiri maksudnya dia akan jadi 5 tolak 2 ni. Dia akan ni 5 tambah negatif 2. Kan kalau kamu buat tanda 5 tambah negatif 2 ni, di sini 5 tambah negatif 2, jawapannya 3. Sebab dia bergerak ke kiri 2 unit, bukan ke kanan. Jadi kena hati-hati dengan soalan. Okay, kita tengok lagi yang ke C. Okay, yang ke C. Okay, 2 tolak. Okay, kamu belajar sebelum ni. Dalam software yang tu, yang GeoGebra tu dia kata kalau tolak mesti ke kiri kan? Tolak ke kiri. 5 tolak nombor yang positif. Okay, nombor positif ini. Okay, nombor positif ini. Nombor yang ada tanda positif kita boleh tulis tanpa tanda positif kan? Jadi saya boleh tulis. Yang ini saya boleh tulis 4. Nombor positif boleh buang tanda positif tu. Jadi saya boleh tulis 4. Jadi saya boleh tulis balik 2 tolak 4. Kan? Jadi kalau 2 tolak 4, ke kiri ke kanan? Kiri. Ke kiri. Ini lebih senang. Sebab jelas lah. 2 tolak 4 mestilah ke kiri. Okay? Jadi jawapannya kalau kita tengok balik yang ini, kamu boleh try lah sendiri. Jadi saya tukar tanda tolak, tutup tanda tambah. Okay. 2 tolak dengan. Okay, kita tengok 2 tolak 4. 2 tolak 4. Sorry 2 tolak 4. 2 tolak 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi jawapannya adalah negatif 2. Okay. Okay, last sekali. Okay, yang D. Okay, negatif 1. Okay, negatif 1. Tolak. Okay, tolak kiri. Okay, dia kiri. Kalau kita faham yang awal-awal tadi, tolak maksudnya ke kiri.
Tetapi dalam ni adalah nombor negatif. Maksudnya dia akan jadi ke kiri masih. Dia akan jadi ke mana? Yang kita tahu kalau tolak ini maksudnya ke kiri. Tetapi dia ada negatif. Nombor yang ditolak itu ada negatif. Maka dia masih ke kiri kah? Halo? Tidak It's kanan. me. Ke kanan. Okey. Kalau tolak lepas tu ada tanda negatif, dia bukan lagi ke kiri, dia ke kanan pula. Jadi kita tengok balik. Negatif 1. Okey, negatif 1 kita tolak dengan, inikah soalan dia? Negatif 1 tolak dengan negatif 4. Okey, negatif 1 tolak. Tolak maksudnya tadi kita belajar ke kiri, tetapi tidak lagi ke kiri. Sebab dia tolak dengan nombor yang negatif, maka dia berlawanan lah. Jadi ke kanan. 1, 2, 3, 4. Jadi jawapannya adalah 3. Okey, jadi kamu boleh try guna GeoGebra ni untuk memahamkan kamu apa yang berlaku kalau ada tanda-tanda yang positif negatif itu berbeza macam soalan B, C dan D. Okey. Okey, jadi kamu perasan tak sebenarnya dia ada kesimpulan dia. Okey. Jadi kalau kamu boleh buat satu jadual, ini saya buat satu jadual lah supaya kamu boleh mudah ingat. Tapi jadual ni kecil lah, kasih besar sikit lah. Okay, saya kasih highlight benda yang kuning ni. Nampak ni saya kasih petak segi empat ni. Okay, last kali yang ni. Yang hasil dia tu yang saya kasih warna purple tu. Okay. Jadi kesimpulan dia dalam jadual tu, okay, kita buat 3 kolom dan 4 baris. Okey. Kalau positif ni yang saya kasih kuning yang ni, nampak ni. Positif jumpa positif ni. Kalau begini keadaan dia hasil dia adalah positif. Jadi saya buat di sini positif jumpa positif, dia akan positif. Maksudnya akan bergerak ke kanan. Okey, positif. Okey, kalau positif, di sini positif bertemu dengan negatif, apa hasil dia? Ni. Negatif kan? Okey, negatif. Maka saya tulis sini positif bertemu negatif jadi negatif. Okey, ni negatif kan? Positif jumpa dengan negatif, dia akan jadi negatif. C negatif jumpa positif. Negatif jumpa positif, dia jadi negatif. Okay, negatif jumpa positif jadi negatif. Maksudnya bergerak ke kiri lah. Okay. Yang last kali, negatif bertemu negatif. Negatif bertemu negatif jadi positif. Ini yang tadi kata tu. Walaupun negatif tu maksudnya ke kiri, tapi dia sebab dia berjumpa dengan nombor negatif lagi sekali, dia akan jadi positif. Maksudnya dia ke kanan sudah. Okey. Okey. Jadi ini adalah kesimpulan dia. Okey, positif jadi positif, positif negatif jadi negatif. Negatif positif jadi negatif. Negatif dengan negatif jadi positif. Okey. Jadi itu adalah untuk yang pertama. Tambahan dan tolak. Okey. Sekarang ni boleh kamu cuba latih diri 1.2a. Okey, 1.2a. Cuba kamu try huruf-huruf genap. Tahu huruf-huruf genap? Ni saya tanda B, D, F dengan H. Cuba kamu sekarang, kalau ada buku terus tulis
Okay, terus tulis tajuk latihan apa. Tarikh jangan lupa tulis. Muka surat berapa. Jangan lupa tulis muka surat ni. Muka surat. Kalau boleh buat ringkas, buat M/S lah muka surat muka surat 8. Begini. Okay, tulis 1, B, D, F dan H. Okay, buat sekarang satu soalan tu 5 saat boleh? Satu soalan 5 saat. Jadi kalau ada 4 soalan 20 saat. Boleh siap? Boleh? Tidak ada komen. Alhamdulillah. Boleh. Boleh buatlah dulu sekarang ni Okay, buatlah. Ataupun kita bincang teruslah secara spontan kan yang ini. Yang penting kamu tengok dia punya, saya kasih warna kuning tadi. Yang penting yang kamu ingat jadual yang kita buat tadi, rumusan dia tu, jadual kuning tu. Kita tengok saja yang di sini, apa dia punya kejadian dia. Besar sikit, zoom sikit. Okay, yang ke B. Yang ke B. Warna biru lah. Okay, yang ke B. Okay, negatif 4 dengan dia akan jadi apa? Positif di sini, positif bertemu dengan negatif, dia akan jadi apa? Dalam jadual positif, negatif jadi negatif. Okay, positif negatif jadi negatif, maka kita tulis negatif dan 3 di belakang. Jadi kamu ingatlah balik, kalau negatif 4, okay, ni negatif 4 ni tidak berubah sebab negatif tu memang milik ataupun kepunyaan 4. Itu di depan itu tidak ada berubah. Okay, jadi negatif, jadi dia akan jadi negatif 4 tolak 3 kan. Negatif 4 tolak 3. Tolak tadi ke kiri kan. Jadi negatif 4. Negatif 4 dalam kamu punya software tadi tu. Okay, negatif 4 di sini. Okay, tolak dengan kita tengok macam mana tolak dengan 3. Negatif 4 ini tolak dengan 3, maka jawapannya adalah negatif 7. Okay. Okay, negatif 7. Jadi di sini jawapannya negatif 7. Okay. Sebenarnya sebenarnya kamu boleh guna kalkulator, tapi kalkulator nanti saya tunjuk macam mana. Mungkin ada yang sudah tahulah. Okay, gunakan kalkulator boleh dapat jawapan terus sebenarnya. Okay. Okay, yang ke B, yang ke D. Okay, negatif 2. Okay, negatif 2. Lepas tu ada tanda tolak. Lepas tu ada tanda negatif. Maka di sini dia akan jadi negatif 2. Apa? Negatif bertemu dengan negatif. Positif. Jadi positif 4. Nanti kita guna kalkulator macam mana kan. Senang je kalau gini. Kalau yang ini lebih mudah lah. Kita try guna kalkulator. Betulkah jawapan kita tu Jadi negatif 2 tambah dengan ni jadi negatif 2 tambah 4. Okay. Dalam kamu punya ini, kamu tekan yang biru ni cari negatif 2. Lepas tu kamu papar penambahan. Yang penolakan tu kamu kasih padam. Uncheck. Okay, negatif 2 tambah dengan 4. Jadi negatif 2 tambah dengan 4. Jawapannya adalah 2. Bergerak 4 langkah ke kanan. Okay, jadi jawapannya adalah 2. Lepas tu F, dia akan jadi 6. Okay, ni ingat balik. Negatif bertemu, tolak bertemu dengan positif. Tolak bertemu dengan positif jadi negatif kan. Okay, 6. Okay,
6 dia akan jadi tanda negatif ataupun kita sebut tolak. 3. Ni lebih mudah. Ini kalau kamu tengok matematik kamu dulu pun kamu tahu sudah 6 tolak 3 memang 3 lah kan. Okay, last sekali adalah H. Okay, H. Okay, negatif 5. Okay, negatif bertemu negatif. Ini sama macam kes yang tadi yang di atas ini. Sama dengan D tadi Jadi negatif 5 tambah dengan 3. Kamu try guna yang software tadi tu, yang link tu, kamu akan dapat negatif 2. Okay. Okay, baik. Kalkulator kamu, kalau kamu mau cek jawapan terus pun tidak ada masalah, boleh. Cuma kalkulator digunakan untuk cek jawapan je. Tidak boleh guna untuk tulis jawapan sahaja. Jalan kerja mesti ada. Maksud saya, jalan kerja yang ni mesti ada ni. Yang positif, negatif jadi negatif. Jalan kerja ni mesti ada. Kalkulator boleh guna untuk kira jawapan sahaja. Jadi kita tengok macam mana mau guna kalkulator untuk mencari jawapan. Okay, tengok yang B. Kita mau cek jawapan kita betul ke salah ni. Ada kalkulator masing-masing? Adakah anda mempunyai kalkulator sekarang ini? Ada kalkulator? Angkat tangan. Ada, okay, ada. Okey, jadi kalkulator kamu tekan saja. Contohnya negatif 4. Okay, negatif 4 ni, saya padamlah yang warna kuning ni. Okay, negatif 4, saya tekan. Mana tanda negatif? Ada dua pilihan. Kamu boleh tekan tanda tolak. Nampak ni, di bawah ABC ni ada tanda yang macam kurungan ada negatif. Ini tanda negatif. Kamu nampak yang warna biru berkelip-kelip tu. Yang di sini ataupun boleh guna tanda tolak ni yang biasa kamu guna, tanda tolak ni. Ni pun betul, tanda tolak ni. Tapi pilih salah satu lah. Okay, negatif 4. Okay, negatif 4. Tambah. Okay, tambah. Dalam kurungan. Okay, buka kurungan. Ada kurungan kan dalam kalkulator kamu tu. Negatif 3. Ulang balik tanda negatif tadi. 3. Tutup kurungan. Tekan sama dengan negatif 7. Jadi pastikan jalan kerja kamu tu mendapat nilai yang sama dengan nilai kalkulator, iaitu negatif 7. Nanti saya bagi tahu teknik untuk senang ingatlah nanti bila kita habis ni jadi kamu boleh cek jawapan kamu setiap soalan ini. Kamu cek guna kalkulator. Adakah jawapan kamu tu betul ke salah? Jadi kita boleh cek sendiri menggunakan kalkulator. Okay? Kita boleh cek guna kalkulator. Okay. Okay, sekarang saya bagi tahu teknik lain supaya kamu boleh mudah untuk kamu ingat. Maksudnya tak payah guna kalkulator pun. Kalau benda yang mudah macam ni, boleh kira dengan tangan saja. Boleh kira dengan kita punya otak saja kan. Okay. Okay, cuba kamu tengok yang B ni. Contoh negatif 4 tolak dengan 3. Okay, bila keadaan begini, kamu pisahkan dia ni. Okay, negatif 4 dengan negatif 3. Kadang-kadang saya sebut negatif 3, kadang-kadang saya sebut tolak 3. Tapi benda tu sama. Tolak 3, negatif 3. Tolak dengan negatif tu benda yang sama. Okay? Sekolah rendah kamu dengar perkataan tolak je kan? Tidak pernah dengar perkataan negatif kan? Jadi sekarang sekolah menengah, kamu biasakan diri kamu dengar perkataan tolak dengan negatif. Itu benda yang sama. Jadi negatif 4, ini negatif 3. Kadang-kadang saya baca negatif 3, kadang-kadang saya baca tolak 3.
Negatif 4. Kalau negatif, kamu rasa kalau nombor negatif, dia orang itu hutang ke orang itu ada duit? Kalau negatif. Kalau dalam kehidupan kita lah, kalau nombor negatif tu maksudnya orang itu berhutang ke orang itu ada duit lebih? Hutang. Okey, hutang. Mungkin ada yang sudah tahulah hutang. Jadi negatif 4 ni maksudnya orang itu berhutang RM4. Contoh. Okey, RM4 ke 40 sen ke, 40 sen pula, 4 sen ke, RM4 ke. Jadi dia berhutang RM4. Lepas tu dia berhutang lagi. Tanda negatif maksudnya dia berhutang lagi RM3. Maka hutangnya itu bertambah ke berkurang? Bertambah. Sebab itu jawapannya negatif 7 di sini ni. Sebab hutang sama hutang, makin banyak hutangnya. Jadi nilai hutang itu kita campurkan, kita gabung. Itu teknik yang kalau siapa yang boleh dapat tangkap itu, lebih senanglah kita menyelesaikan soalan begini. Okey, contoh lain kita tengok soalan D. Yang D tadi ni yang D. Yang penting kamu kena ini dulu. Yang penting kamu kena, kalau negatif kalau tolak bertemu dengan negatif, dia akan jadi positif. Yang penting ini dulu ni, kena tahu ni. Kena jadual tadi tu kena ingat, kena tahu. Okay. Bila dia jadi positif, baru kita kasih bulatkan dia. Bulatkan dia. Okay, kalau kita bulatkan dia, kita tengok nombor ini ada negatif. Maksudnya dia hutang RM2. Okay, dia berhutang. Yang ini nombor positif, maksudnya apa? Nombor positif tu maksudnya dia hutang ke dia ada duit lebih? Duitnya lebih kan? Ada duit poket lah, duit lebih kan? Dalam poket dia ada RM4 kan? Jadi dia hutang RM2, tapi dalam poketnya ada RM4. Jadi dia boleh bayar hutang dia kah? Boleh bayar hutang dia. Jadi jawapannya tu dia masih berhutang kah? Tidak kan? Jadi dia tidak ada hutang sudah, maka dia tidak ada negatif di depan ni. Baki duit dia tu adalah RM2 lah dalam poket dia. Sebab dia sudah bayar RM2 hutang dia. Jadi RM4 dalam poket dia tu, dia bayar RM2. Jadi dia ada baki lagi RM2. Dia tidak lagi berhutang. Okay? Boleh dapat. Kalau soalan-soalan yang tentang hutang-hutang ni, saya rasa dia lebih mudah. Konsep hutang-hutang ni dia lebih mudah untuk difahami lah. Okay? Kalau yang ini sama juga dengan kes yang ini. Contohnya yang ini. Okay, RM6. 6 ini maksudnya nombor ini positif. Walaupun tidak ada tanda positif, tapi kalau tulis 6 maksudnya nombor itu positif. Bukan hutang lah maksudnya. Dia ada duit RM6 dalam poket dia, tapi dia berhutang sebanyak RM3. Maka dia boleh selesaikan hutang dia. Maka dia tidak ada hutang lagi. Poketnya berbaki RM3. Okay? Dan yang H ni pun sama. Jadi kamu boleh guna juga konsep hutang-hutang. Okay. Terpulang pada kamu konsep mana yang kamu mudah fahami. Kalau kamu mau guna garis nombor yang tadi dalam link tadi tu pun boleh, tapi makan masa untuk kamu lukis. Dalam exam mana boleh guna software kan? Dalam exam tidak boleh guna software. Jadi kamu terpaksa lukis garis nombor itu. Bila kamu terpaksa lukis, panjanglah kan jalan kerja, kena lukis lagi, kena tanda lagi garis nombor tu. Kalau hutang, konsep hutang ni saya rasa ini lebih mudah untuk kamu selesaikan tanpa perlu guna kalkulator pun. Okay? Okay, jadi itu habis untuk ini, baru tambah dan tolak ni. Belum lagi darab dan bahagi. Okay? Jadi itu untuk tambah dan tolak. Saya akan tik sementara kamu siapkan yang B, D, F dengan H. Yang inilah. Okay? Yang ini kamu siapkan B, D, F dengan H. Sementara itu 2 minit untuk rehat lah. Okay? Sebelum kita pergi ke darab dan bahagi. Siapa sudah siap, dia boleh tengoklah darab bahagi ataupun dia berehatlah sekejap. 2 minit
Okey. Macam mana kalau kita ada operasi darab dan bahagi antara integer. Jadi aktiviti penerokaan yang keempat ada pada muka surat 9 buku teks kamu. Boleh tengok yang PDF kamu. Ini saya tidak buat sekarang lah, tapi saya hanya bagi tahu macam mana mau isi jadual ini. Ini aktiviti ini dia cerita tentang darab. Pendaraban antara dua integer. Darab. Tahu darab kan? Darab, D-A-R-A-B. Ini tanda darab ni nampak ni. Okay? Jadi aktiviti ni dia minta kamu isi saja ruang-ruangan yang ada warna ni. Warna kuning, biru muda, purple dan hijau. Okey, macam mana mau isi? Dia sudah isi beberapa jadual, beberapa kotak. Ni dia sudah tolong kamu isi supaya kamu nampak cara macam mana mau isi. Contoh macam mana dia dapat negatif 8 di sini? Macam mana dia dapat negatif 8? Kamu tengok kolom dia. Atasnya itu 4, ni 4. Okey, 4 ni. Darab dengan dia punya baris yang ke berapa ni? Baris yang ke negatif 2. Kamu tekan kalkulator. Negatif 2. Okey. Negatif 2 dengan 4 kamu darabkan. Jadi saya tekan kalkulator saya. Mana kalkulator saya? Kalkulator saya mana ni? Ni. Kalkulator saya ada. Okey, tekan negatif 2. Mana negatif tadi? Negatif 2. Ingat negatif tu di sini tanda negatif tu. Darab dengan 4. Jadi tekan sama dengan dapat negatif 8. Jadi kamu isi dalam jadual kamu di sini itu yang ditulis tu, itu sebabnya di sini ada negatif 8. Contohnya di sini kita ambil contoh yang kosong yang tiada apa-apa. Contohnya di tempat ini. Yang saya kasih warna biru yang ni. Okey, di sini berapa darab berapa ni? Yang di sini. Yang biru ni. Yang tanda right biru. Saya kena darab berapa ni? Apa darab berapa? 2 darab berapa ni? Okey, 2 darab dengan negatif 3 darab dengan 2. Bagus. Negatif 3. Okey, tengok dia punya baris dia. Baris dia adalah negatif 3. Okey, darab dengan 2. Okey, darab 2. Jadi negatif 3 darab 2. Kalkulator kamu tekanlah negatif 3. Saya tunjuk lagi sekali. Okey, tekan dulu pangkah ataupun off on. Okey, negatif 3 darab 2 sama dengan negatif 6. Jadi jawapan di sini adalah negatif 6. Besar saya punya ink ni. Negatif 6. Okey. Okey, negatif 6. Jadi kamu isi di rumah kamu lah. Jadual ni kamu isi. Okey. Satu lagi saya tengok. Saya tunjuk satu lagi lah. Yang kuning lah pula kan. Jadi semua ni ada jawapan dia ni. Ini ada jawapan semua ni. Kamu isi jadual itu. Ataupun petak-petak yang berwarna itu. Di rumah lah nanti Okey, jadi yang kuning. Saya tunjuk satu lagi yang kuning. Contohnya saya mau kira yang di mana? Di sinilah kan? Di sinilah. Contoh kan? Di sini. Yang ada tanda right biru tu. Ini negatif 2 ataupun kamu darab ni negatif 3 ni, biar barisan ke negatif 3 ni darab dengan negatif 2. Okey. Kalkulator kamu. Okey, tekan negatif 3 darab dengan negatif 2. Tekan sama dengan dapat jawapan dia 6. 6 adalah nombor positif. Jadi saya tulis di jawapan sini adalah nombor 6. Okey. Jadi apa kesimpulan dia daripada aktiviti ni? Kamu boleh isilah nanti Semua jawapan di ruangan kuning, kalau kamu buat nanti, semua jawapan di ruangan kuning ini nombornya semua positif.
Saya tulis besar ni. Semua nombor dalam kotak ni semuanya nombor positif. Semua jawapan di kawasan yang sini, kotak yang ni, okey, semua kawasan sini nombornya semua ada negatif di depan. Tengok ni, contoh-contohnya dia sudah buat. Nanti kamu isi semua ni, kamu dapat kira kalkulator kamu semuanya nombor negatif. Jadi sini semua nombor negatif. Semua jawapan dia negatif di situ. Kalau dia yang warna purple ni, dia sudah buat banyak ni untuk kamu ni. Okey, dia sudah buat banyak. Semua jawapan ini nombornya, hasilnya adalah positif. Dan yang ini semua nombornya, yang hijau tu, saya guna pen warna lain lah nanti kamu. Ini semua jawapannya adalah nombor negatif. Negatif, okey? Semua negatif. Jadi positif di sini, negatif di sini, positif di sini, negatif di sini. Okey. Jadi kesimpulan dia, kalau nombor negatif, kita ni tengok ini barisan ni, yang kotak kuning ni, yang besar ni, dia adalah daripada hasil darab nombor negatif dengan negatif. Jadi kalau nombor negatif darab nombor negatif, hasilnya positif. Negatif darab negatif, hasilnya positif. Kalkulator kamu boleh kamu type guna kalkulator kamu, memang akan dapat nilai yang positif. Semua nilai yang kuning ni, jadi negatif 1 darab dengan negatif 1, jawapan di sini akan jadi positif 1. Jadi negatif bertemu negatif jadi positif. Itu kesimpulan pertama. Yang kedua, ini nombor positif kan? Positif. Positif. Darab dengan nombor negatif, yang ni negatif, untuk yang kawasan warna biru ni, kotak biru ni, positif berjumpa ataupun darab dengan negatif akan jadi negatif. Jadi saya buat positif darab negatif, hasilnya akan jadi negatif. Positif darab negatif akan jadi, saya buat kurungan lah supaya tidak berapa ni pening. Okey. Yang tadi negatif darab negatif jadi positif. Yang di bawah lagi, di bawah lagi, ini negatif ini. Ini positif nombor di sini ni, atas ni adalah positif. Jadi yang kotak warna purple, nombor positif. Nombor positif, ini positif, bukan kosong ni. Yang kosong ini hasil darabnya sudah ni. Ini jangan dikira ini. Yang atas ni, nombor positif darab dengan nombor positif. Baru dapat yang purple ni kan. Jadi hasilnya positif. Jadi di sini positif, bila darab dengan nombor positif, hasilnya akan jadi positif. Dan last sekali, yang hijau. Yang hijau ini nombor positif darab dengan nombor negatif ni. Negatif. Negatif ni. Jadi ini positif darab negatif jadi negatif. Jadi positif darab dengan negatif jadi negatif. Positif darab negatif jadi negatif. Jadi kesimpulan dia ada diringkaskan dalam jadual di sebelah sini. Ini kesimpulan dia. Yang saya sudah sebut tadi tu, dia sudah tulis di sini. Jadi kita tengok soalan dia. Setakat ni ada soalan. Jadi aktiviti tu kamu selesaikan, isi sahaja tempat kosong itu dengan menggunakan kalkulator. Dengan menggunakan kalkulator kamu isi. Tujuan dia sebenarnya untuk tahu kawasan positif negatif sahaja sebenarnya. Jadi kamu akan perasan lah, kawasan-kawasan yang lain warna itu dia punya negatif positifnya tu berbeza. Ada kawasan dia akan jadi negatif, ada kawasan dia akan jadi positif, ada kawasan jadi negatif, ada kawasan jadi positif. Jadi itu je sebenarnya aktiviti yang kamu perlu buat. Isi jadual ataupun petak-petak yang berwarna itu. Contoh yang ke-6.
Ini lebih, saya rasa ini lebih mudah daripada yang tambah dan tolak lah. Darab bahagi ni rasanya lebih mudah daripada tambah dan tolak. Okay, guna kalkulator je yang ni. Okay, cuma kena tahu. Contohnya, contoh yang keenam. Okay, nilaikan setiap yang berikut. Maknanya cari nilai, hitung. Hitung ataupun cari nilai. Itu soalan tanya. Nilaikan maksudnya cari nilai, hitung, kirakan, sama maksud lah. Okay, sinonim, sama maksud. Okay, negatif 5 darab dengan negatif 4. Ini kamu ingat. Kalau darab, dia lebih kurang yang tambah tolak tadi kan. Kalau kita ada negatif berjumpa negatif. Negatif berjumpa negatif jadi apa? Positif kan? Tengok balik jadual kita. Okay, jadual kita. Negatif. Nombor negatif darab dengan nombor negatif jadi positif. Jadi dalam jawapan akhir mesti positif. Jadi tidak ada tanda negatif. Tengok ni. Jadi yang ini negatif-negatif dia akan jadi positif. Okay, ada tanda positif tu. 5 dengan 4 kamu tekan saja kalkulator kamu. 5 darab 4 20. Kan? 5 darab 4 20. Bukan 9 pula. Kamu tulis 9 itu tambah. Okay, 5 darab 4 jadi 20. Okay. Okay, yang kedua B ni. Okay, negatif 6 darab dengan 4. Okay, tengok ini nombor negatif. Ini nombor positif. Ini positif ni walaupun dia tidak tulis tapi dia ada tanda positif di depan tu. Okay, jadi negatif berjumpa dengan positif. Negatif darab dengan positif, dia akan jadi negatif. Jadi kena ada tanda negatif di sini. 6 dengan 4, kalkulator kamu darabkan macam biasa. 6 darab 4, tulis macam ni. 6 darab 4, jawapannya adalah negatif 24. Okay, negatif 24. Kalkulator kamu, kalau kamu, okay, saya cuba tunjuk yang A. Macam mana mau menulis. Tak apalah, mungkin kamu sudah tahu. Kita type sahaja. Kalau yang A, yang ni. Okay, kalau kita cek jawapan kita guna kalkulator, boleh boleh. Jadi kita type yang A tu negatif 5 darab dengan, okay, buka kurungan, negatif 4. Kita cek jawapan kita. Jawapan buku teks tu betul ke, salah ke? Jawapan dia adalah positif 20. Positif 20. Jadi betul lah jawapan dia. Ini cara kita cek jawapan, kita type sahaja dalam kalkulator. Dalam kalkulator kamu. Okay. Okay, jadi itu untuk darab. Kalau bahagi macam mana? Kalau bahagi yang ke C ni adalah bahagi. Sama juga macam darab. Cuma dia operasi je sahaja yang berbeza. 6 nombor positif, 2 nombor negatif, ada negatif 2 di depan. Jadi positif berjumpa negatif. Jawapan kamu akhir sekali mesti ada negatif. Sebab dalam jadual kita tadi memang positif bertemu negatif jadi negatif. Okay? Negatif Jadi 6 bahagi 2 macam biasa guna kalkulator. 6 bahagi 2 tekanlah macam biasa. 6 bahagi 2. Dan yang last sekali pun negatif 12 bahagi negatif 2. Negatif berjumpa negatif. Jawapan akhir jadi positif. Tidak ada lagi tanda negatif. Jadi itu untuk bahagi. Pembahagian macam biasa. Tekan je 12 bahagi 2. 12 bagi 2, 6. Lepas tu cek tanda dia. Oh, negatif. Ini negatif. Oh, jawapan dia mesti positif. Itu. Boleh? Kalau kamu yakin boleh, angkat 5 jari. Okey, baguslah.
terbuka video. Siapa tu? Ataupun tutup balik. Kan? Okay, bagus lah. Okay, benda ni benda yang masih lagi boleh kata ni lah. Okay. Jadi saya tidak masukkan yang gabungan operasi tu kalau darab bahagi tambah tolak. Saya rasa yang darab bahagi tambah tolak tu saya akan buat rakaman dan kamu akan tengok rakaman lah. Maksudnya bukan macam sekarang lah, kamu join, semua orang dapat live kan secara langsung. Mungkin yang gabungan operasi tu saya rakam dulu, maknanya mungkin malam saya rakam, lepas tu masa kelas berikutnya kamu pun tengok video rakaman. Link tu saya akan bagilah kemudian. Mungkin lah, saya tidak berjanji lah, kita tengok keadaan semasa okay. Jadi untuk darab dan bahagi, okay, kerja yang kamu kena selesaikan adalah nombor 1. Ni latih diri ni latih diri 1.2b. Tulis muka suratnya berapa. Muka suratnya saya pun tidak berapa ingat sudah. Okay, muka surat 10. Okay, lepas tu tandakan nombor-nombor ataupun huruf-huruf genap. Huruf genap huruf apa? Biasa kamu dengar nombor genap kan? Kalau huruf genap B, D, macam tadilah F dengan H. Itu dipanggil huruf genap. Saya je panggil huruf genap tu. Tak tahulah, mungkin lain orang lain cara memanggil. Okay, jadi itu untuk kerja kamu. Ada soalan setakat ni? Okay, jadi ada dua lah kamu punya kerja. Yang pertama tadi latih diri 1.2a yang kita bincang sudah tadi tu, itulah yang kamu kena salin balik. Dan latih diri 1.2b yang B, D, F dengan H, yang darab dan bahagi yang ini. Boleh? Any question? Ada soalan? Tiada. At least tanya satu soalan lah. Ataupun saya cari mangsa-mangsa yang kena tanya soalan lah kan. Tidak ada soalan. Tidak ada respon. Tidak apa. Okey. Untuk operasi, gabungan operasi, minggu depan, okey, tiada soalan. Untuk minggu depan, gabungan operasi, saya harap kamu boleh baca dulu awal. Jadi minggu depan, saya akan cover gabungan operasi yang inilah. Dan terus pergi ke 1.3. Jadi kamu, sebelum kelas yang berikutnya, kamu kena prepare lah. Sudah membaca yang gabungan operasi ni. Muka surat 10 ni. Okay, muka surat 10 tu. Dan 1.3 iaitu pecahan positif dan pecahan negatif. 1.3. Okay. Kalau tiada soalan, kita berhenti di sini Okay, siapa yang tidak, okay, sebelum terlupa, siapa yang belum menonton yang part pertama, part 1, part 1, bahagian 1, boleh tengok di orang mau habis sudah ni. Part 1 boleh tengok di link di bawah. Nanti saya akan share link di bawah. Di grup kamu pun saya sudah share dulu part yang pertama. Bagi yang baru join ke, yang baru muncul, part pertama mesti tengok baru kamu boleh faham part yang kedua yang sekarang ni. Jadi link tu sudah saya share di grup kamu yang part pertama. Part kedua ni saya akan upload di YouTube tu dalam petang atau tengah hari ataupun petang baru boleh siap lah.
Dia ambil masa lah, bergantung pada line laju ke line slow. Sama juga dengan cikgu ni pun sama. Kalau line slow, slow lah upload. Kalau laju, laju lah, cepat lah. Okay. Jadi rasanya setakat itu saja untuk kelas minggu ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera.